Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So hari ini kita akan bersara dalam siri Chemical dengan misi Organic Chemistry Made Simple. So kita akan terus masuk ke dalam chapter 5, Hydrocarbon. So for hydrocarbon, kita akan melihat kepada reaction of alkene. So alkene akan ada dua reaction. Yang pertama adalah combustion, iaitu pembakaran. Yang kedua adalah melibatkan free radical substitution. Kita lihat kepada pembakaran terlebih dahulu. So, apa yang kita dapat lihat kat sini adalah kita ada 3 karbon, CH3, CH2, CH3. Dan struktur ini merujuk kepada propane. Dalam lebihan oksigen, iaitu O2, propane boleh melaksanakan pembakaran secara sempurna. Oleh itu, kita akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Okey, so kita perlu membalancekan ataupun menyeimbangkan equation yang kita telah bina. So, dapat kita lihat kat sini, propane mempunyai 3 karbon. Oleh itu, kita akan letakkan 3 karbon di hadapan karbon dioksida. So, kita ada 3 karbon dan hidrogen di sini akan ada 8. Jadi, kita akan letak 4 di bahagian sini. Dan sekarang, total oksigen yang kita ada adalah 6 campur 4. So, kita akan ada 10. So, kita akan letak nombor 5 di sini. Jadi, kita akan dapat lihat bahawa equation kita telah balance. Yang kedua adalah pembakaran secara tidak sempurna. Yang mana oksigen itu berada dalam keadaan yang sangat-sangat terhad, limited. Jadi, apa yang kita akan hasilkan adalah karbon monoksida dan juga air. Tadi karbon dioksida, sekarang karbon monoksida. Satu sahaja oksigen dia. Sama juga, kita kena balance dia punya equation. So, kita tahu kita ada 3 karbon, jadi kita letak 3 CO di bahagian sini. Hidrogen di bahagian kiri, kita akan ada 8, jadi kita akan letak 4 di bahagian situ. Okey, jadi kita akan letak 4. So, cukup 3 karbon, 8 hidrogen. Oksigen kita akan ada 7, jadi kita akan letak 7/2 di bahagian sini. Okey, so cukup untuk pembakaran. So, kita dah buat pembakaran secara sempurna dan juga pembakaran tidak sempurna yang mana dibebaskan karbon monoksida. Sekarang kita akan tengok lagi satu, iaitu free radical substitution. Yang mana satu daripada hidrogen akan digantikan dengan Br. Dan dia berlaku dalam keadaan adanya UV. Yang mana UV ini akan memberikan tenaga yang cukup, provide enough energy to initiate homolytic cleavage. Okey, so apa yang akan berlaku adalah kita akan dapat 2 jenis produk. Yang pertama ada major product dan lagi satu kita akan dapat minor product. Okey, kenapa boleh jadi kedua-dua ini adalah disebabkan oleh kestabilan free radical. So, kamu dapat lihat dekat sini adalah Br boleh gantikan hidrogen di bahagian sini dan Br itu juga boleh gantikan hidrogen di bahagian sini. Okey, so situasi yang pertama, Br akan menggantikan hidrogen di bahagian tengah. Situasi yang kedua, Br akan menggantikan hidrogen di bahagian tepi sini. So, kamu akan dapat Br. Okey, Br pun boleh menggantikan di sebelah sana. Cuma di bahagian depan dan belakang sama sahaja kalau kamu terbalikkan. Okey, so kita akan dapat 2 possibility, 2 kebarangkalian. Iaitu akan ada major product dan ada minor product. Okey, cumanya percentage yang lagi banyak terhasil adalah major product. Sebab Br itu melekat dekat karbon di tengah-tengah dan karbon di tengah-tengah ini merupakan secondary carbon. Manakala karbon ini adalah primary carbon. Jadi major product ini lagi mudah terhasil dan akan jadi lebih tinggi percentage dia. Kenapa boleh berlaku adalah disebabkan oleh kestabilan free radical yang mana kita akan tengok dekat mekanisme di bahagian bawah sini. Okey, so kita akan tengok mekanisme iaitu halogenation of alkene yang mana seperti tadi dia punya type of reaction adalah free radical substitution. Dan major product yang kita akan hasilkan adalah CH3, CH3, kita akan ada H di bahagian sini dan kita bahagian bawah kita akan ada Br. Okay, so kita akan cuba buat mekanisme untuk kita mendapatkan major product yang kita dah tentukan sebentar tadi. So, untuk free radical substitution, kita akan ada 3 step. Yang pertama adalah initiation, yang kedua adalah propagation dan yang ketiga adalah termination. Initiation bermaksud permulaan. Macam mana radikal itu boleh terhasil?
So, apa yang berlaku sebenarnya adalah kita ada bromine molecule. So, bromine molecule ada Br dan juga Br bond. Setiap bond ini, satu single bond ini mengandungi 2 elektron. So, bila adanya UV, dia akan menyebabkan adanya tenaga. Tenaga ini akan memecahkan elektron. Memecahkan bonding tersebut. Setiap bonding ada 2 elektron, jadi dia akan pecahkan sama rata disebabkan elektronegativiti dia adalah sama. Jadi, satu elektron akan dipindahkan ke bahagian kanan. Kita gunakan half-headed arrow. Dan lagi satu elektron akan dipindahkan sebelah kiri. So, kalau kamu nampak yang begini, dia merujuk kepada satu elektron. Kalau nampak arrow begini, dia merujuk kepada 2 elektron. So, half-headed merujuk kepada 1. Jadi, bila pas kita buat anak panah, kita akan menghasilkan 2 jenis radikal. Iaitu Br dot dan lagi satu adalah Br dot. Okey, dan ini disebabkan oleh UV tadi. Seterusnya adalah propagation. Dia punya penerusan dia. Sebab terhasanya radikal tadi, radikal ini merupakan radikal yang sangat-sangat reaktif. Okey, jadi dia akan menyerang benda yang neutral. Contohnya macam propan tadi. Okey, so kamu tahu bila dia ada, dia akan menyerang reaktan yang ini. So kita akan lukis baliklah begini. Okey, so dia akan menyerang yang mana bond ini akan dipecahkan. Satu akan pergi ke arah karbon, lagi satu dia akan link dengan Br radikal tadi. Okay, so lepas jadinya begini, kamu akan terhasilnya structure C, H, CH3, CH3 tadi. Okay, satu telah dipindahkan, kalau kamu perasan, satu elektron telah dipindahkan kepada karbon. Jadi kita akan dapat satu titik di karbon. Dan kita akan dapat juga HBr. Okay, tambah HBr. Sebab Br dot dengan H ini sudah bergabung. H dengan Br sudah bergabung, jadi kita akan dapat HBr di bahagian sini. Okey, sekarang ini pula radikal ini telah terhasil. Jadi radikal ini pula boleh menyerang baki reaktan yang ada. Okey, so ini adalah radikal reaktif, jadi dia akan serang juga. Pasal mula-mula tadi, sebahagian telah dipecahkan oleh UV. Dan sebahagian lagi Br, sebab dia ada banyak, dia akan dipecahkan oleh radical of the carbon. Okay, so dekat sini pun sama juga. Style dia masih sama. Ini akan bergabung dengan Br dan ini akan pecah. Okay, jadi kamu akan dapat CH3, C, H, CH3. Lepas tu nampak tak dia dah bergabung dengan Br? Dia dah bergabung dengan Br. Jadi dia terus link ke sana Br. Dan Br dot tadi dah pecah, jadi kita akan letak Br dot semula. Okay, so ini step yang kedua, propagation. Manakala step yang ketiga, termination, kita nak hapuskan radikal. Dekat initiation menghasilkan radikal. Dekat termination menghapuskan. Dah sampai end dah, sampai penghujung. Jadi kita kena hilangkan reaktiviti dia tu. Okey, jadi apa yang berlaku adalah semua radikal-radikal yang ada tadi dia akan dihapuskan. Dihapuskan dengan menjalinkan antara satu radikal dengan radikal yang lain. Jadi kamu akan dapat CH3, C, CH3, H, dan bila dia bergabung dia akan dapat Br di bahagian sini. Ataupun kamu boleh kata Br dengan Br akan bertemu diri dia sendiri. Jadi kamu akan dapat Br dash Br. Ataupun situasi yang ketiga adalah kamu akan jumpa carbon radical akan bertemu dengan another carbon radical. So dia boleh jumpa diri sendiri, Br boleh jumpa diri dia sendiri, ataupun dia bertembung antara satu sama lain. Jadi kita akan gabungkan dia orang. Kita akan lukis bahawa kita akan dapat CH3, C, CH3. Sini kita akan dapat H. Dan kita akan link dengan bahagian bawah dia. CH3, CH3, dan juga H. Okay, so inilah dia 3 step yang mana mula-mula kita akan menghasilkan radikal. Initiation. Yang kedua, radikal ini diperlukan untuk memecahkan
ikatan yang neutral. Sama juga dengan ini. Yang ketiga, termination. Terminator, hapuskan. So, kita akan hapuskan radikal dengan mencantumkan antara satu sama lain. Okay, so terhasillah kita punya reaction. Dan kalau kamu perasan, kita akan dapat yang ini, warna hijau ini. Ini merujuk kepada produk yang kita dah lukis tadi. Dan ini merujuk kepada produk yang kita lukis tadi. So, berdasarkan mekanisme yang kita lukis, betul kita dapat produk yang kita telah kita teka, dan kita dapat buktikan dia melalui mekanisme. Okey, jadi BR ini berada di tengah-tengah. Okey, sama dengan kat sini. Okey, dan dia akan ambil hidrogen di bahagian sini pasal dia akan mendapat secondary radical sebab dia adalah more stable free radical. Dia tak akan ambil hidrogen di bahagian ujung dan dia hanyalah minor product. Okay, so I think that's all for this video. Okay, terima kasih kerana mengisi ruang ini dengan jawapan, bukan dengan harapan. See you again some other time. Bye.